Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak ustazah hari ini? InsyaAllah untuk subjek Pendidikan Islam tahun 4, pada hari ini kita akan belajar tajuk akidah, tajuk kufur. Apa yang kita nak belajar hari ini? Kita akan lihat pengertian kufur, hukum kufur dan dalil nakli, erti syirik, fasik, zindik dan murtad, dan juga bahagian kufur dan faktor yang mendorong kepada kekufuran. Baiklah, yang pertama, apakah maksud kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jelas? Maksud kufur, kita tidak percaya atau kita tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Okey. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, maksudnya sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Maksudnya dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya kepada malaikat, dia tidak percaya kepada rasul dan hari akhirat. Sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Itu orang yang kufur. Okey, makna kata. Okey, dalam konsep kufur ni ada beberapa perkataan yang mungkin kita akan dengar dan jumpa. Yang pertama iaitu syirik. Biasa mungkin dengar iaitu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ni kita menduakan Allah dengan kita menganggap bahawa ada Tuhan yang harus disembah selain Allah. Kita menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua fasik, iaitu orang yang ingkar perintah Allah. Yang ketiga zindik, iaitu orang yang imannya terpesong atau tersesat. Dan yang keempat iaitu murtad. Kamu biasa dengarkan perkataan murtad, iaitu terkeluar daripada Islam. Okey, baik. Kufur ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kufur i'tiqad yang bermaksud iaitu menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad ni adalah kepercayaan dalam hati kita. Kita tolak dan kita nafikan ajaran Islam yang Nabi Muhammad bawa. Kita tak nak terima. Contohnya kita tidak mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Okey, yang kedua kufur amalan. Kufur amalan ni perbuatan kita lah. Okey, dengan macam mana kufur amalan ni? Menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Iaitu contohnya menggunakan duit poket untuk berjudi. Duit poket ni adalah duit contoh hasil kerja kita. Kita gunakan duit itu untuk kita berjudi. Berjudi adalah suatu perbuatan yang haram dan berdosa. Okey. Faktor yang mendorong seseorang itu melakukan kekufuran. Yang pertama, kerana tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Dia tidak tahu. Perlu beriman kepada Allah. Perlu percaya pada Nabi. Jadi bila tidak mendapat didikan agama yang sempurna, mendorong seseorang itu untuk menjadi kufur. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Macam contoh tadi, gunakan duit yang kita ada tu sepatutnya untuk beli makanan untuk keluarga, tapi kita gunakan untuk berjudi sebab kita nak mengikut nafsu kita untuk rasa seronok nak berjudi. Tanpa kita ketahui bahawa perbuatan itu adalah suatu yang berdosa. Okey, yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan.
dalam sehari-harian kita tidak mengamalkan cara hidup Islam yang baik. Tak mengamalkan cara hidup Islam dengan baik. Solat 5 waktu kita cukup tak? Hari-hari kita ada tak kita buka Al-Quran dan baca? Solat adalah sumber kekuatan. Solat adalah tiang agama. Bila kita tinggal solat, lama kelamaan iman kita akan semakin lemah. Bila kita solat, insya-Allah kita ada connection, ada hubungan kita dengan Allah. Pernah dengarkan solat merupakan tiang agama. Tiang, kalau rumah kita tiang tu runtuh, runtuhlah rumah. Kalau dalam agama kita, solat kita tak laksanakan, maka runtuhlah agama dalam diri kita. Jadi, jangan tinggal solat 5 waktu. Peganglah sampai bila-bila. Wajiblah. Wajibkan diri kita tu. Solat jangan tinggal. Okay, dan yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Pujukan dan kesenangan dunia ni terlalu banyak. Duit akan membuatkan orang terlupa. Kerja membuatkan orang terlupa. Tinggal solat. Tinggal baca Al-Quran. Okay. Jadi, apa yang kita dah belajar sebentar tadi, Ustazah harap kamu dapat ingat balik tentang pengertian kufur. Masih ingat pengertian kufur? Okey. Yang kedua, hukum kufur dan dalil naklinya. Surah apa? Hukum kufur tadi apa? Okey. Yang ketiga, erti syirik, fasik, zindik dan murtad. Dan yang keempat, bahagian kufur dan faktor yang mendorong kekufuran. Okey, Ustazah harap 4 perkara ini yang kita baru pelajari sedari tadi kamu dapat pada hari ini. Kalau tak ingat, kamu boleh tonton semula video ini. Okey? Lepas ni, kamu akan jawab soalan kuis sebagai pengukuhan supaya kamu lebih faham dan ingat. InsyaAllah. Sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.